Okay, selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan masuk bab 3, nutrisi dalam tumbuhan. Okay, 3.2, organ pengambilan air dan garam mineral. Okay, boleh? Okay, kita akan lihat apakah standard pembelajaran untuk 3.2 dulu. Okay, baru kita akan belajar dengan secara teliti. Okay, kita lihat standard pembelajaran untuk 3.2. Okay, sikit sahaja. Okay, pertama, memeliharkan struktur akar dalam pengambilan air dan garam mineral. Okay, so nanti kamu akan belajar mengkaji struktur yang terdapat di akar. Next, kita akan lihat standard pembelajaran kedua. Okay, mewajarkan penyesuaian akar untuk pengambilan air dan garam mineral. Okay, ada apakah penyesuaian yang terdapat pada akar supaya dia boleh menyerap air dan garam mineral. Okay, boleh? So, untuk 3.2, hanya ada 2 standard pembelajaran sahaja. Akar. Akar terletak di bawah permukaan tanah. Cikgu tunjuk gambar, kamu nampakkan yang gambar ini adalah sepohon pokok. Tumbuhan kecil. Akar memang terletak di bawah permukaan tanah kan. Sebab apa? Sebab akar tumbuh ke arah pusat bumi. Ataupun dia akan tumbuh ke arah kawasan yang berair. Apa fungsinya untuk akar? Fungsi utama untuk akar adalah untuk memberi sokongan dan kekuatan serta mengukuhkan kedudukan tumbuhan pada tanah. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air, air dan garam mineral dari tanah, lepas tu mengangkut ke batang dan seterusnya ke daun. Ini adalah satu tumbuhan yang kecil. Kita akan kaji struktur akar. Ada apa bahagian pada akar? So kamu lihat anak panah yang cikgu tunjukkan. Bahagian ni, kita namakan pangkal akar. Kamu boleh lihat yang di gambar yang ni, di atas ni lah pangkal akar. Boleh? Next. Yang struktur yang seterusnya, kita namakan batang akar. So, sebelah kanan cikgu, gambar ni adalah batang akar. Dan satu lagi, kita namakan sebagai cabang akar. Boleh? Yang harus ni adalah cabang dia. Cabang akar. Kalau kita lihat yang bawah, dekat hujung akar, kalau kita besarkan hujung akar, yang ni yang kamu sudah belajar di bab 1.2. Cikgu nak ulang baliklah apa yang kamu sudah belajar. Yang hujung akar ni, yang paling bawah sekali namakan cita akar. Ada zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan. Di zon pembezaan, kamu akan nampak ada sel-sel rambut akar. Ataupun kita namakan rambut akar lah. Boleh? Yang ni adalah struktur akar. Kita teruskan lagi. Next. Kita fokus dengan lebih terperinci berkaitan dengan beberapa bahagian atau beberapa struktur akar yang cikgu tadi showkan kepada kamu. Yang kita nak fokus adalah pangkal akar. Yang ni dia adalah bahagian akar yang bersambung dengan pangkal batang. Boleh? So, batang di atas kan, di bawah dia adalah pangkal akar. Next. Seterusnya adalah rambut akar. Rambut akar ni diadaptasi daripada sel-sel epidermis akar. Tujuannya adalah untuk menambahkan jumlah luas permukaan akar. Dengan ada jumlah luas permukaan yang besar, akar dapat menyerap air dan garam mineral dengan lebih efisien atau lebih berkesan. Boleh? So, tujuan dia adalah untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Boleh?
Okay, dan bahagian yang seterusnya adalah cita akar. Okay, adalah berada di hujung akar, okay, berfungsi untuk melindungi akar daripada kerosakan semasa penebusan ke dalam tanah. Okay, seterusnya. Okay, penyesuaian akar dalam pengambilan air dan garam mineral. Okay, so tadi cikgu sudah terangkan, okay, yang ni adalah sepohon tumbuhan kecil. Okay, bawah tanah, okay, di bawah tanah ada akar, and then setiap bahagian di dalam akar kamu pun sudah ditedarkan, okay, contohnya akar, okay, cabang akar, okay, dan akar rambut, okay, sampai ke cita akar. Okay, so kamu sudah tahu fungsi dia. Kita akan kaji struktur yang terdapat di dalam akar. Boleh? Okay, kita akan kaji satu-satu struktur, okay, yang terdapat di dalam akar ni. Kita kaji epidermis yang paling luar, okay, di akar. Di dalam epidermis ada sel-sel epidermis. Okay, sel-sel epidermis ni dia tersusun dengan rapat. Okay, dinding sel dia adalah nipis. Okay, membran sel terlap terhadap air. Okay, untuk memudahkan pergerakan air di dalam akar. Okay, yang ni adalah ciri-ciri sel-sel epidermis. Okay, sel-sel epidermis, okay, ada yang diubah suai. Sel epidermis membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Kita akan fokus dengan rambut akar. Okay, di dalam rambut akar ada sel rambut. Okay, sel rambut ni dia adalah tidak dilapisi oleh kutikel. Dia tidak ada lapisan lilin. Okay, kenapa dia tidak dilapisi oleh kutikel? Okay, tujuannya adalah untuk membenarkan penyerapan air. Boleh? Supaya penyerapan air boleh berlaku. Okay, selain itu, sel rambut, okay, yang terdapat dalam rambut akar, dia mempunyai workflow yang besar. Okay, workflow besar untuk menyimpan air dan garam mineral, okay, untuk memastikan penyerapan air berlaku dengan cepat. Okay, seterusnya kita akan masuk lapisan yang lebih dalam, okay, yang kita namakan sebagai cortex. Okay, cortex dia adalah terletak di bawah lapisan epidermis. Okay, dan cortex mempunyai dinding sel yang nipis, okay, untuk memudahkan pergerakan air, okay, di dalam akar. Okay, boleh? Okay, sel-sel cortex adalah tersusun rongga, okay, untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Okay, sebahagian besar adalah terdiri daripada sel-sel parenkima. Okay, kamu pun sudah pernah belajar kan sel-sel parenkima. Okay, so untuk sel-sel cortex ni, dia kebanyakannya ataupun sebahagian besarnya adalah terdiri daripada sel-sel parenkima, sel-sel yang paling ringkas. Okay, seterusnya adalah kita namakan sebagai endodermis. Okay, endodermis dia adalah lapisan pemisah antara cortex, okay, dengan silinder vaskular. Okay, boleh kamu lihat, okay, lapisan yang warna grey ataupun kelabu, yang ni ialah epidermis. Okay, kemudian, okay, yang lapisan yang ke bawah ataupun di bawah epidermis kita namakan cortex. Okay, selepas cortex kita ada endodermis. Okay, endodermis ni lah, okay, membentuk satu lapisan pemisah. Okay, dia memisahkan bahagian cortex dengan bahagian silinder vaskular. Okay, endodermis dia berfungsi untuk membenarkan air dan garam mineral, okay, yang diserap daripada tanah memasuki silinder vaskular. Okay, kita akan kaji sel-sel endodermis. Okay, ciri-ciri sel-sel endodermis, dia adalah tersusun rapat, okay, setebal satu lapisan sel sahaja, okay, dan sebahagian besar,
mengalami penebalan superin. Superin maksudnya adalah satu lapisan berlilin. Maksudnya dia dengan ada lapisan superin ataupun dengan penebalan superin, sel-sel ni dia adalah karis air. Kan? So air adalah tidak dapat melaluinya. Okay? And then ataupun sel-sel endotermis ni alami penebalan lignin. Okay? So dengan ada penebalan superin lignin, pada dinding dia akan membentuk satu jarum Casparian. Okay? So jarum Casparian dia adalah tidak telak kepada air. Yang struktur yang terakhir, silinder vaskular, dia merupakan teras akar di mana dia terdiri daripada tisu xilem, tisu phloem, yang dikelilingi oleh tisu perisikel setebal satu sel. Di mana perisikel, kita juga nak fokus untuk kamu. Boleh kamu lihat kan, yang luar adalah endotermis. Yang dalam ni ada satu lapisan lagi kan, yang ni namakan perisikel. Di mana dia adalah setebal satu sel sahaja. Boleh? So yang ni satu bulatan ni dia adalah silinder vaskular. And then dia dikelilingi dengan perisikel. Satu lapisan perisikel. Next. Kita akan belajar dengan lebih teliti dengan apa itu perisikel. Perisikel terlibat dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan cabang akar. Kita teruskan lagi, struktur yang terdapat di dalam silinder vaskular. Kita akan fokus xilem dengan phloem. Saya kamu sudah tahu apa fungsinya. Xilem adalah di tengah. Kamu boleh lihat, cikgu nak sharekan gambar. Cikgu nak besarkan. Xilem primer di tengah, di dalam tu. Di dalam silinder vaskular. Dan phloem, phloem adalah di luar. Phloem primer adalah di luar. Kita continue. Tisu xilem dan tisu phloem adalah tersusun dalam corak yang berbentuk bintang. And then fungsi untuk tisu xilem adalah untuk mengangkut air dan garam mineral. Manakala untuk tisu phloem pula, dia adalah berfungsi untuk mengangkut bahan organik. Bahan organik di sini adalah rujuk kepada sukrosa dan hormon. Boleh? Rasa ni saja untuk struktur yang terdapat di dalam akar. Boleh? Kalau kita lihat lagi, kamu boleh rujuk balik buku teks kamu. Ada satu aktiviti, aktiviti 31. Kamu kena memerhatikan slide mikroskop tersedia gerakan rentas akar monokot dan akar eutikot. Cikgu just tunjukkan gambar. Nantilah kalau buka sekolah ada masa kita boleh lihat slide mikroskop yang tersedia. Kita akan lihat gerakan rentas akar monocotyledon ataupun kita namakan akar monokot. Kamu boleh lihat di sini. Yang ni adalah akar monocotyledon. Yang ni akar rambut. Lapisan epidermis. Di luar sekali. And then di bawah lapisan epidermis adalah cortex. And then di dalam ada endotermis. Ada satu lapisan yang gelap tu. Yang ni adalah endotermis. And then di dalam endotermis adalah silinder vaskular. Yang cikgu besarkan sini, yang ni adalah silinder vaskular. Di mana kita boleh nampak xilem yang di dalam dan phloem yang adalah di lapisan luar. Kita teruskan lagi. Kita lihat akar eutikot. Gerakan rentas akar eutikot. Sama juga dia ada
struktur akar rambut. Okay, ada epidermis. Okay, dan di bawah epidermis ada cortex. Okay, cortex. Okay. Kemudian ada endodermis, okay, lapisan yang garisan ataupun lapisan yang gelap ni, endodermis. Okay, and then yang bahagian yang dibesarkan, okay, yang ni adalah silinder vaskular. Okay, silinder vaskular, okay, di dalam silinder vaskular dia ada tisu xilem, okay, dan tisu phloem. Tisu xilem, tisu phloem dia akan membentuk dalam satu bentuk bintang. Okay ke? Okay, so yang ni untuk 3.2 sahaja. Okay, kita sudah habis untuk 3.2. Rasa yang ni sahaja. Okay, kita akan teruskan quiz. Okay, cikgu klik start ya. Okay, apakah organ utama pengambilan air dan garam mineral bagi tumbuhan? Okay, so ada pilihan daun, bunga, batang, akar. So, apa jawapan kamu? Organ utama pengambilan air dan garam mineral bagi tumbuhan adalah akar. Okay, kita teruskan next. Okay, apakah organ tumbuhan yang manakah mempunyai fungsi berikut? Ya, boleh nampak kan? Okay, organ tumbuhan ni dia mempunyai fungsi memberi sokongan dan kekuatan serta mengukuhkan kedudukan tumbuhan pada tanah. Okay, menyerap air dan garam mineral dari tanah dan mengangkutnya ke batang dan seterusnya ke daun. Okay, pilihan ada 4 juga. So, apakah pilihan kamu? Okay, apakah jawapan kamu? Okay, jawapan akar juga boleh. So, kita teruskan soalan ke-3. Okay, apakah nama struktur yang berlabel R? Okay, cikgu rasa ini pun senang. Okay, sebab struktur pada akar hanya 3 sahaja. Okay, kita lihat jawapan adalah rambut akar. Next. Okay, apakah nama struktur yang berlabel T? Okay. Jawapannya adalah cita akar. Boleh? Okay, T yang berwarna hijau tu. Okay, apakah struktur pada akar yang diadaptasi daripada sel-sel epidermis akar untuk menambahkan jumlah luas permukaan akar untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral? Okay, kita ada satu bahagian ataupun satu struktur akar. Okay, so yang ni adalah struktur apa? Okay, masa tamat. Okay, kita lihat jawapan. Okay, yang struktur itu adalah rambut akar. Okay. Kita teruskan next question. Okay, apakah nama struktur yang berlabel A? Okay, kamu kena lihat betul-betul dengan gambar raja itu. Okay, dia nak struktur A ya. So, kamu kena lihatlah struktur A itu apa struktur ni. Boleh? Okay, jawapannya adalah epidermis. Okay, A itu adalah epidermis. Okay, next.
Sel rambut akar adalah penting untuk pengambilan air dalam tumbuhan. Pernyataan berikut yang manakah pernah mengenai sel tersebut? Okay, ada pilihan jawapan. Ia adalah sebahagian daripada sel epidermis. Okay, air memasuki sel tersebut melalui pengangkutan aktif. Okay, sel ditutupi dengan lapisan kutikel nipis. Okay, jawapan kamu apa? Okay, satu sahaja. Okay, ciri berkaitan dengan sel rambut adalah sebahagian daripada sel epidermis ya. Okay, next. Okay, apakah nama struktur yang berlabel G? Okay, kita cukup besarkan gambar. Okay, yang berlabel G adalah ni. So, apa jawapan kamu? Okay, endodermis lapisan G ataupun bahagian G itu adalah endodermis. Okay, seterusnya soalan yang ke-9. Antara struktur berikut yang manakah mempunyai dinding sel yang nipis dan membran sel yang terlap terhadap air memudahkan pergerakan air di dalam akar dan mengandungi sel-sel rambut akar. Okay, kamu boleh lihat soalan yang penuh. Okay, so mana bahagian tu? Okay, adakah dia epidermis ataupun endodermis ataupun cortex ataupun silinder vaskular? Okay, apa struktur tersebut? Jawapan epidermis. Okay. Teruskan lagi soalan terakhir. Okay, antara struktur berikut, yang manakah merupakan teras akar yang terdiri daripada xilem, tisu xilem dan tisu phloem? Okay, rasa yang ni senang sahaja. Okay, struktur ni kita namakan apa? Okey, masa tamat. Okey, ni adalah rujuk kepada silinder vaskular. Okey, boleh? So, untuk kuis hanya 10 soalan sahaja. Okey, semua 10 soalan ni adalah berdasarkan kepada 3.2. Okay, kalau kamu kurang menguasai, kamu kena ulang balik, kamu kena buat balik latihan, buat ulang kaji balik. Okay, boleh? Rasanya ni sahaja untuk kali ini. Okay, kita habis pengajarannya. Okay, rasanya ini sahaja untuk kelas ini. Okay, terima kasih kepada semua yang join ataupun menyertai kelas cikgu. Okay, terima kasih kepada semua. Thank you.